Okey, baiklah. Kita sambung semula bab 2.2. Okey, mari kita lihat. Okey, pergerakan dan pertukaran gas. Okey, mari kita lihat gambar rajah 2.9 di muka surat 54 atau awak boleh zoom dekat skrin di hadapan ni. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Nombor 1 ada dekat gambar yang di label oksigen tu dalam alveolus kita tu. Okey, udara yang disedut daripada hidung kita akan masuk dan pergi ke alveolus dan akan pergi ke kapilari darah. Dalam kapilari darah akan disambut oleh sel darah merah. Okey, tengok pada nombor 2, ada sel darah merah yang akan mengangkut oksigen itu dan pergi ke nombor 3, dibawa ke kapilari darah kita. Okey, bila oksigen dengan sel darah merah ini bergabung, kita akan panggil oksihemoglobin. Ini kita panggil oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin ni akan bergerak pergi ke jantung kita dan akan dipam ke bahagian-bahagian lain dalam badan kita. Okey, bila dah sampai ke jantung, dia akan pam dengan lajunya pergi ke kita punya bahagian-bahagian badan lain, dan apabila sampai ke sel badan kita yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, automatically oksigen itu akan diberi pada sel darah yang mempunyai kepekatan oksigen rendah tu. Okey, baik hati ni kita punya sel darah merah ni bagi oksigen tu, dan oksigen dengan hemoglobin akan bercerai, dan pada masa yang sama oksigen yang masuk ke sel itu akan digunakan, dia akan meresap molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel kita panggil. Okey. So, glukosa akan bergabung dengan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okay. Automatically bila karbon dioksida itu terhasil, dan sel darah merah ini juga akan mengangkut kembali karbon dioksida itu dan dibawa semula ke jantung dan balik semula ke paru-paru, dan akan dihembuskan semula keluar melalui hidung kita, iaitu gas karbon dioksida. Okey. Seterusnya kita pergi ke muka surat 56. Okey, kenapa alveolus ni dapat mengangkut begitu efisien, begitu cekap? Kerana dia ada 4 ciri ini. Lihat pada skrin di hadapan. Dia ada 4 ciri ini, iaitu dia mempunyai ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah yang nipis, sangat nipis. Bila nipis, jadi mudahlah oksigen itu untuk meresap dan masuk ke dalam alveolus. Okey, kita tengok adaptasi yang kedua, kelembapan dinding alveolus. Apabila kelembapan dinding itu tinggi, dinding alveolus kita basah, senanglah oksigen untuk meresap masuk dan ke dalam kapilari darah kita. Okey. Tengok adaptasi struktur yang ketiga. Okey, luas permukaan alveolus ni ada banyak, terlampau banyak dekat kita punya paru-paru. Jadi, apabila banyak, luas permukaan akan menjadi lebih besar dan dapat menyerap banyak oksigen dan karbon dioksida. Dan dia juga mempunyai ciri yang keempat, iaitu jaringan kapilari yang banyak meliputi alveolus. Okey, ingat ya keempat-empat ciri alveolus yang penting ini. Okey, mari kita pergi kepada slide 2.3, kesihatan sistem respirasi manusia. Okey, cikgu akan dalam 2.3 ini cikgu akan terangkan keburukan-keburukan bahan-bahan yang ada. Okey, boleh tengok muka surat 57. Mula-mula sekali korang akan nampak gambar rokok. Okey, kita pergi pada rokok. Dalam rokok ada tar dan ada kadmium, stearik, toluene. Okey, anda boleh tengok sendiri pada skrin ataupun di buku teks anda, muka surat 57, ada banyak bahan-bahan yang tak elok dalam rokok. Okey, dia adalah bahan toksik dan menyebabkan menghasilkan kahak di dalam paru-paru kita. Kita akan kerap batuk dan sesama, sebab itu rokok tidak bagus ya. Okey, berpandukan data pesakit kanser paru-paru, kebanyakan orang yang menghidap kanser paru-paru ini adalah perokok. Sebab dalam tu ada tar rokok.
Dia contoh bahan dalam asap rokok yang menyebabkan kanser paru-paru. Nanti cikgu tunjuk macam mana rupanya kanser paru-paru itu. Okey. Dan seterusnya, selain pada rokok, gas yang bernama karbon monoksida juga adalah gas yang tidak baik untuk kesihatan kita. Mana nak dapat gas tu? Korang hari-hari tengok apabila ada asap kenderaan yang keluar daripada exhaust. Siapa yang terhidu gas karbon monoksida ni, automatik sel darah merah dia akan menangkap gas karbon monoksida dan dia tak nak tangkap dah gas oksigen. Dia tangkap gas karbon dioksida, dia dah abaikan oksigen, dan bila dia gabungkan antara karbon monoksida dengan hemoglobin, pam, jadi karbooksihemoglobin. Karbooksihemoglobin, maafkan cikgu. Ini adalah gas yang berasid. Okey. Dia tidak dapat, badan ni bila kita tak dapat oksigen, kita tak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan. So, bolehkah badan kita hidup tanpa tenaga? Okey. Dia adalah sebatian yang tak stabil. Okey. Bahayalah. Jadi, kita pergi kepada sulfur dioksida. Okey, boleh tengok dekat skrin masing-masing. Sulfur dioksida berpunca daripada asap daripada mana tu? Tu daripada serombong-serombong asap kilang-kilang ataupun tempat pembakaran arang batu, stesen jana kuasa elektrik. Okey, tengok pada gambar di muka surat 58 tu. Okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni gambar dalam internet. Okey, gambar dalam buku teks pun ada juga. Dia adalah gas tanpa warna dengan bau yang menyesatkan. Awak akan rasa macam sesak nafas. Sebab gas ni dia merengsa awak punya laluan pernafasan, jadi tak baik, menyebabkan awak batuk, susah nak bernafas, akan timbul penyakit bronkitis dan kanser paru-paru. Okey, kita pergi kepada nitrogen dioksida. Okey, dia gas ini adalah gas yang dibebaskan ke udara. Lazimnya dihasilkan oleh pembakaran bahan api, exhaust kenderaan. Okey, boleh tengok dia gas yang berwarna perang dengan baunya yang menyesatkan juga. Dia akan menyebabkan kita batuk, sukar bernafas, dan siapa yang ada penyakit asma tu bahaya. Okey. Kita pergi pada bahan yang memudaratkan seterusnya, iaitu jerebu, debu dan bunga. Jerebu boleh tengok pada gambar yang cikgu tunjuk tu, gambar jerebu dekat Malaysia dulu. Dan gambar debu ni sentiasa ada dekat mana-mana pun kan. Okey, dan gambar bunga adalah debu-debu daripada bunga. Boleh tengok pada gambar rajah nanti. Korang dah belajar dulu tingkatan 1 kan. Bunga itu apa? Ia dihasilkan daripada enter bunga kan. Okey. Dia akan dibawa dibebaskan, dibawa oleh angin ke satu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah, dan boleh menyebabkan kita punya sistem paru-paru kita bermasalah kalau kita terdedah dengan terlalu banyak debu dan jerebu ini. Okey. So, jenis-jenis penyakit, okey, awak boleh tengok dekat gambar cikgu tunjuk tu. Penyakit respiratory kita biasanya adalah asma. Ramai orang yang kena asma. Salah satu penyakit yang berpunca daripada bahan-bahan cikgu sebut tadilah. Okey, asma ni boleh menyebabkan kita rasa sukar bernafas, semput, batuk. Kalau kronik sangat tak boleh bernafas, boleh menyebabkan mati. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada penyakit bronkitis, iaitu radang bronkus kita. Bronkus yang, kat mana nak tengok bronkus? Boleh rujuk balik muka surat 46. Dekat mana bronkus tu? Okey, bronkus, tengok pada label. Okey, bronkus ini dia akan menjadi merah. Dia akan jadi radang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa di dalam asap rokok. Okey. Simptom bronkitis ni termasuklah batuk yang berterusan, asyik batuk aja. Bukan corona aja batuk. Bronkitis pun akan menyebabkan awak batuk berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Okey, kita tengok penyakit seterusnya, penyakit emphysema. Okey, boleh zoom pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan tu. Perbandingan antara alveolus sihat dengan alveolus yang sudah terkena emphysema. Okey, dia keadaan alveolus dalam paru yang dirosakkan oleh bahan-bahan berbahaya yang cikgu ajar tadilah.
Okey, dan awak akan rasa sesak nafas, sakit kepala, rasa letih, okey. Dia tidak dapat dirawat tetapi simptom penyakit-penyakit ini boleh dikawal. Okey, kita pergi kepada penyakit yang popular iaitu kanser paru-paru. Tengok pada gambar rajah, perbandingan di antara paru-paru yang sihat dan paru-paru yang mempunyai kanser. Dalam buku teks masing-masing pun ada gambar yang real di muka surat 61. Okey, awak boleh tengok peparu normal dengan peparu yang diserang kanser. Disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang dikenali sebagai karsinogen. Ada dalam asap rokok, banyak. Okey, simptom dia adalah batuk yang berterusan. Masa batuk tu keluar kahak yang berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Okey. Baik. Jadi kita pergi kepada 2.4, adaptasi dalam sistem respirasi. Okey. Apakah maksud adaptasi dalam sistem respirasi? Selain daripada sistem pernafasan manusia, Tuhan juga menciptakan sistem pernafasan kepada binatang-binatang dengan lebih unik dan menarik. Berbeza dengan kita manusia. Contoh, kita boleh tengok katak. Okey, awak tengok katak. Katak dekat darat pun dia boleh bernafas. Bila dia masuk dalam air pun dia boleh bernafas. Macam mana tu? Okey, macam ni. Tengok pada kulit katak. Dekat kulit katak, okey, kulit dia sentiasa lembap dan basah. Okey. Dia boleh hidup di darat dan di air. Dia boleh beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas semasa berada di darat. Okey. Katak bila dekat darat, dia guna paru-paru dia. Okey. Dan dia juga menggunakan kulit luar dia yang lembap untuk pertukaran gas. Boleh rujuk buku teks muka surat 64. Okey, gambar katak itu, struktur respirasi dia menarik dan unik. Sebab tu dia dua alam. Boleh hidup di darat dan di air, dalam air. Okey. Kita tengok pada ikan pula. Tengok pada gambar ikan. Okey. Dalam buku teks juga, di muka surat 65, awak boleh tengok gambar insang ikan. Ikan bernafas tidak menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang sebab dia haiwan di dalam air. Dia terdiri daripada dua baris filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. Tengok buku teks muka surat 65, dekat mana lamela? Okey. So, dekat situ, bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Okey, disebabkan ikan hidup dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Siapa yang rajin siang ikan, tolong mak dia tahulah macam mana rupa insang tu kan. Okey, kita pergi kepada sistem trachea pada serangga. Dalam buku teks dia tunjuk contoh belalang. Okey, cikgu pun letakkan dekat slide cikgu ini contoh belalang. Sistem trachea belalang. Belalang tidak bernafas menggunakan hidung dia. Ada nampak hidung belalang tak? Okey. Zoom lah tengok. Ada tak? Sebenarnya dia bernafas melalui trachea. Okey, boleh tengok dekat buku teks muka surat 65. Udara masuk atau keluar dari trachea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Bukan miracle. Spiracle. Miracle tu lain maksudnya. Spiracle, bila oksigen masuk, pergi ke trachea, pergi ke tracheole dan pergi ke otot dalam masa yang sama. Itulah berlaku proses pertukaran gas pada serangga dan serangga juga dapat menghasilkan tenaga. Okey. Kita pergi kepada 2.5, pertukaran gas di dalam tumbuhan. Okey. Boleh buka buku teks seterusnya. Muka surat 68. Okey, lihat gambar rajah 2.18. Okey, cuba tunjukkan dekat skrin gambar cikgu ni. Okey, awak boleh tengok gambar rajah ni. Penting juga ini laluan oksigen dan karbon dioksida di dalam sel daun. Okey. So, peresapan karbon dioksida ini melalui apa? Tu gambar cikgu tunjuk.
gambar liang stoma dan sel pengawal dekat daun, atas permukaan daun dan di bawah permukaan daun terdapat liang stoma dan sel pengawal. Okey. Stoma ini ada masanya dia akan terbuka dan ada masanya dia akan tertutup. Boleh tengok dekat buku teks juga, muka surat 69, gambar stoma terbuka dan gambar stoma tertutup. Macam mana stoma ni boleh terbuka dan tertutup? Ia melalui proses osmosis. Proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah, menyebabkan apabila sel pengawal itu dimasuki oleh air, sel pengawal yang ada dekat tepi tu, awak tengok kat gambar rajah tu ada sel pengawal. Bila sel pengawal ni dipenuhi air, automatik dia akan jadi gemuk, dia akan jadi segah dan stoma akan terbuka. Apabila stoma terbuka, gas akan masuk dan keluar. Okey. Apabila air pada sel pengawal itu keluar, sel pengawal itu akan jadi kurus balik, dia akan tertutup balik dan proses pertukaran gas tidak akan berlaku pada masa ini. Okey. Boleh tengok nota di muka surat 70. Okey, ada label-label dia. Liang stoma terbuka dan tertutup. Dekat slide cikgu pun ada juga. Stoma open and stoma close. Bahasa Inggeris sikit cikgu tak. Okey. Kita pergi kepada tugasan untuk minggu ini. Okey, kita dah settle bab 2. Cikgu dah cover pada link mula-mula tadi. 2.1. Okey. Lepas tu kita sambung 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Jadi tugasan untuk minggu ini adalah siapkan dan hantar praktis formatif 2.1 dekat muka surat 53 dan seterusnya awak buat semua praktis formatif. Tak banyak pun. Setiap praktis formatif ada sikit je. 1, 2, 3, 4 soalan macam tu je. Okey. Dekat depan cikgu pun ada buku teks. Cikgu ambil praktis formatif. Awak buat semua tu. Boleh print screen. Nanti cikgu postkan juga slide ini ke satu slide tugasan anda ini ke grup WhatsApp masing-masing. Okey, awak buat praktis formatif 2.1 hingga 2.5 dan snap gambar hasil praktis formatif awak buat tu dan terus hantar kepada cikgu. Okey, cikgu bagi masa 1 minggu untuk menyiapkan praktis formatif ini. Dan tak perlu lukis. Awak salin soalan. Salin soalan. Okey, nombor 1. Apa soalan dia? Okey. Tapi bila dalam praktis formatif tu bagi gambar rajah, tak perlu lukis gambar rajah kecuali gambar rajah yang awak kena label lah. Macam contoh, tengok muka surat 72. Okey, semua buka muka surat 72. Okey. Ada gambar stoma kan? Okey, gambar tu je lukis. Gambar rajah 1 pokok paya tu tak payah lukis. Macam tu tak payah lukis. Tapi soalan salin. Okey, salin soalan. Siapkan dalam masa 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari kan? Sebelum kita berjumpa lagi minggu depan. Hari apa kita jumpa? Hari Rabu minggu depan. Okey, seminggu ada 7 hari. Kalau 1 hari awak buat 1 praktis formatif. Dalam masa 5 hari awak boleh siapkan praktis formatif. Tak banyak. Praktis formatif itu ibaratkan awak menulis nota. Siap praktis formatif, siaplah kita bab 2. Hantar pada cikgu. Dan dalam masa seminggu itu cikgu akan catatkan kehadiran awak. Siapa yang tak hantar dikira tidak hadir. Okey, sebarang soalan, sebarang permasalahan boleh PM cikgu Aida. Awak semua dah tahu nombor cikgu ya. Okey, so tiada sebarang masalah. PM cikgu dan kalau semua faham, kita boleh teruskan dengan bab 3 pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih semua.